Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah kerana terus bersama dengan saya, menonton saya di YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Terima kasih kerana terus share, terus like, terus subscribe. Saya mohon maaf lewat sikit yang pertama. Yang kedua, saya tak bersiaran agak ambil masa lama jugalah. Lebih kurang dalam berapa hari 5-6 hari jugalah. Saya tak bersiaran. Dan terima kasih juga. Salam 51 tuan-tuan. Itu saya tak share tentang 51. Salam 51. Salam 51. Ada orang tulis itu salam 37k. Mat Sabu menang 70k tuan-tuan. Kita tak cerita DAP menang 100,000k. Kan, setakat 37k tu, alah, tak tukar kerajaan dah. Sama je. Salam 51. Dan malam ni kita akan menyentuh soal persoalan tentang PAS akan mula gerakan, bukan akan mula, dah mula pun gerakan untuk ambil alih Perikatan Nasional. Kenapa? Sebab mereka tak nampak bagaimana Perikatan Nasional ni boleh pergi setelah peristiwa demi peristiwa berlaku di mana ahli perikatan bersatu mula lompat menyokong kerajaan PMX. Dalam keadaan mereka tak keluar daripada kerajaan, mereka tak keluar daripada kerajaan, daripada parti, mereka tak dipecat daripada parti, mereka tak keluar daripada parti, tetapi mereka telah menyokong PMX. Dan ada satu gerakan, ada satu move yang agak menarik oleh PMX lah. Malam ni mungkin insyaAllah kita akan cerita. Tolong share, tolong like, tolong subscribe. Terima kasih tuan-tuan. Salam 51 saya ucapkan. Tuan-tuan, saya kata itu, bagaimana, apakah, ada satu video saya buat ni, bagaimanakah Kemaman? Saya kata Kemaman memang bagi saya PAS akan menang. Tapi saya interested bila dia letak Menteri Besar Terengganu bertanding di Kemaman. Kenapa tiba-tiba dia letak Menteri Besar Terengganu bertanding di Kemaman? Saya kata BN, Barisan Nasional bertanding di Kemaman, dia underdog. Kalau dia kalah, itu biasa. Tak ada apa, nothing surprise, tak mengejutkan pun. Tetapi kalau sekiranya PAS yang kalah, itu adalah suatu tamparan yang sangat besar kepada PAS, Perikatan Nasional dan juga sokongan rakyat. Jadi nak tak nak mereka terpaksa letak big guns. Mereka terpaksa letak Menteri Besar Terengganu untuk bertanding. Sebab mereka tak boleh kalah. On the ground mereka tak boleh kalah lagi. Kalau mereka bukan kalah lagi, mereka tak boleh kalah lagi lah dan tak boleh kalah. Kalau mereka kalah, dia akan jadi satu tamparan kepada PAS dan juga tamparan itu datang bukan setakat daripada rakyat tetapi juga daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu. Kerana selama ini PAS mendabik dada bahawa kejayaan dan kekuatan Perikatan Nasional datang daripada ketumbukan PAS, bukan daripada Bersatu. Bersatu hanyalah malukut di tepi gantang. Hanyalah satu parti yang menumpang jentera dan nama kekuatan PAS. Yang diorang ada pada waktu ini hanyalah dana. Dana tu pun akhirnya dah makin kurang, makin susut. Dah tak ada. Bukan kata tak ada langsung, dah kurang lah. So dia tak nampak. Jadi apa gunanya? Kan apa gunanya Bersatu lagi dah tak ada apa nilai kat situ. Kecuali dah jadi biawak hidup, nak kena pikul. PAS nak kena pikul Bersatu. Dengan kes pula. Kita duk kutuk, dia kata kita duk kutuk UMNO ada kes, UMNO ada kes. Tup-tup Bersatu ada kes. So, diorang tak boleh nak carry dah tuan-tuan. Malu tu diorang tak boleh nak carry dah. Jadi malam ni, sebab itu kalau tuan-tuan perasan baru-baru ni, geng-geng seperti Raja Petra, budak Papukari dan sebagainya mula attack saya. Dia mula attack. Kenapa dia mula attack tuan-tuan? Dia orang dah nampak betapa lemahnya gerakan dia orang. Sampai saya seorang pun dia tak boleh nak lawan. Ni tak cerita jentera kerajaan. Saya seorang pun dia orang tak boleh nak lawan. So malam ni saya nak cerita pendedahan saya. Apa kaitan Raja Petra dengan pertubuhan antarabangsa yang dikenali sebagai Illuminati untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia kerana ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang eksionis. Dan Raja Petra telah mendapat dana untuk tujuan ini, memfitnah dan kena jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kegagalan dia tak berani datang kat Malaysia tuan-tuan. Saya buat pendedahan eksklusif malam ni.
Bagaimana yang kat Malaysia ni, Papugari ke Papagomo ke apa semua tu yang macam-macam dia tu, dia orang tak tahu. Dia orang ambil, dia orang sebarkan je. Dia orang tak tahu what's going on, termasuk apa yang berlaku dalam cerita Wahab. Wahab U-turn ke? Wahab, kita cerita. Dan saya ada pendedahan eksklusif juga tentang Wahab. Dan kenapa saya put so much interest tentang Wahab ni? Sebab saya kata ini bukan cerita Wahab, ini bukan cerita Agus. Ini bukan cerita Wahab, ini bukan cerita Agus, ini bukan cerita Mr. H. Ini cerita bagaimana satu, saya dah dedahkan sebelum ni, kalau tuan-tuan ikut saya kata ada satu konspirasi seks akan digunakan sekali lagi terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah stage pertama. Ini adalah stage pertama, dan geng-geng antarabangsa ini yang telah menggunakan orang kita melalui wakil daripada UK itu dinamakan Raja Petra. Raja Petra, beliau telah digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan kerajaan ini melalui satu lagi skandal seks. Ini baru permulaan, tuan-tuan. Lepas ni akan ada lagi. Jangan terkejut kalau saya kata. Dan saya pernah dedahkan sebelum ini. Saya kata akan ada. Okay, kita akan cerita. Tapi sebelum itu, kita to the point dulu. Alright, pertama sekali, bekas Menteri Kesihatan Chua Jung Ming meninggal dunia. Bekas Menteri Kesihatan Chua Jung Ming meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Dia dilaporkan dimasukkan ke hospital minggu lalu setelah serangan jantung. Kematiannya disahkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha. Chua pernah berkhidmat sebagai Menteri Kesihatan dari 95 sehingga 2004. Pertama sekali, ucapkan salam takziah kepada keluarga mendiang Chua Jung Ming. Semoga diberi ketabahan, dan kita kata semoga segala-galanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan untuk segala urusan beliau. Okay? So kita panjatkan salam takziah, condolences kita kepada keluarga bekas Menteri Kesihatan Chua Jung Ming yang telah pun meninggal dunia. Ni tuan-tuan, saya nak cerita lah kan. Kalau kita tak kisahlah, politik is one side, kita politik is one side. Tetapi kalau orang dalam calamities, sebab itulah Al-Quran kata kalau sekiranya kita ditimpa calamities, kita ditimpa bencana dan sebagainya, kalau kita nak berjaya ataupun kita jadi orang yang sabar, kita kena ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita kembali, dan kita kena panjat kepada sesiapa. Walaupun kita tak suka orang tu, musuh kita dan sebagainya, tak apalah. Kan, janganlah orang tu sakit kita kata dia macam-macam. Orang tu meninggal kita kutuk dia macam-macamnya. Sudahlah. Dia pun dah tak ada nak menjawab persoalan kita. Sudah. Bukan saya kata pasal Chua Jung Ming ni, tak siapa-siapa lah. I'm talking in general. Chua Jung Ming, okay, saya tak ada isu pun dengan dia kan. Malah politik saya tak pernah bertembung dengan beliau pun. Tapi I'm talking about general. Even katalah ada orang PAS meninggal sekalipun, kita ucap salam takziah. Kita sedekahkan Fatihah kepada dia. Ujungnya kita innamal mu'minuna ikhwah. Kita ni semua adalah bersaudara. Selagi mana kita seagama, kita seakidah. Politik itu adalah satu hal. Agama, akidah kita adalah satu hal. Okey? Sebab itu kita kata salam 51. Baik, kita seterusnya rombakan kabinet, tuan-tuan. Tadi ada juga timbul lagi berkenaan dengan rombakan kabinet. Rombakan kabinet saya setuju sebelum 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju rombakan kabinet kerajaan Perabot mungkin dibuat sebelum hujung tahun ini. Perkara itu dinyatakan Anwar ketika menyantuni seorang kanak-kanak berusia 12 tahun yang menantikan Anwar bersama pengamal media setelah menunaikan solat Jumaat di Surau Putra Al-Amin Fasa 4 hari ini. Anwar ketika berada di hadapan pengamal media tiba-tiba bertanyakan kepada kanak-kanak apa soalan yang mau ditanya. Kanak-kanak terbabit Akamal Afif Yasir Arafat kemudian mengulangi soalan yang diutarakan pengamal media berkenaan rombakan kabinet kepada Perdana Menteri. Dia kata, Datuk Seri, bila rombakan kabinet? Nama apa? Saya Akmal Arif. Abang cadang bila? Sebelum ke selepas 2024? Dia kata sebelum. Dia jawab sebelum, saya setuju. Datuk Seri Anwar kata. Mungkin secara berseluruh. So, adakah benda itu indikasi benar ini akan berlaku? Dia macam inilah tuan-tuan. Saya kata, paling minima yang akan berlaku rombakan kabinet, of course KPDN HEP. KPDNK akan berlaku rombakan kabinet, dan ada beberapa nama dikatakan dipertimbangkan. Antara yang dikatakan dipertimbangkan daripada amanah adalah Sani Hamzan, dikatakan juga Adli, dikatakan juga adalah Dr. Mujahid. So ini adalah nama-nama yang berkemungkinan dipertimbang untuk nak dinaikkan. Now, adakah kabinet reshuffle ini akan menyentuh kementerian-kementerian yang lain? Ada yang mengatakan kementerian terutama di dalam Parti Keadilan ini yang akan ada berlaku kabinet reshuffle. Now, so far, Datuk Seri Anwar Ibrahim has been very quiet. Maksudnya sangat
menutup mulut lah daripada informasi. Dan apa saja informasi yang kita dengar di luar itu adalah sekadar kabar-kabar angin yang bagi saya tidak ada tidaklah kata tak benar, tapi tidaklah kata benar. Kerana saya katakan sebegini, isu dia adalah sekarang ini Datuk Seri Anwar nak memfokuskan kepada penyelesaian isu bajet. Yang penting bajet ini diselesaikan terlebih dahulu. Perkara-perkara berkenaan dengan belanjawan diselesaikan terlebih dahulu. Dan apa yang patut nak diberikan diselesaikan terlebih dahulu. Hari Isnin ni sepatutnya tuan-tuan yang mana layak akan dapat e-wallet RM100 di dalam e-wallet masing-masing. Dan juga perkara-perkara sebegini yang akan jadi yang akan jadi satu benda yang menjadi persoalan besar lah, menjadi persoalan besar. Now, so, bagi saya macam inilah. Siapa saja yang jadi menteri sekalipun, daripada parti mana-mana sekalipun, itu adalah prerogatif. Itu adalah bidang kuasa. Bidang kuasa menteri, Perdana Menteri untuk nak menentukan apa saja yang yang sepatutnya berlaku dan juga apa yang terbaik untuk negara kita. Jadi menyentuh soal itu tadi, saya tolak tepi kabinet reshuffle sebab tak ada banyak cerita nak cerita kat situ. Sebenarnya kalau kita tengok maklumat adalah kata menteri ni, menteri tu tukar menteri ni, tukar timbalan menteri. Ada, bukan saya kata tak ada, tapi biar saya tak dedahkan dululah. Biar Datuk Seri lah yang umumkan. Tadi saya menyentuh tentang e-wallet kan, e-wallet RM100 yang tuan-tuan akan dapat tu kan. Now, kecoh baru-baru ini, geng-geng conspiracy theory ni, geng conspiracy theories berkenaan dengan IDN. Malah ada yang bertanya saya berkenaan dengan IDN ni, ID National, Digital ID National. Baik, saya dulu. Alright. Anwar, individu pertama Malaysia memiliki Digital ID. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mendaftarkan diri dengan Identity Digital National atau Digital ID, menjadikan beliau individu pertama di negara ini yang memiliki kemudahan Digital ID. Dan Digital ID adalah satu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Tanpa menggantikan sistem MyCard, Digital ID adalah platform yang dipercayai dan selamat serta memudahkan pengesahan identiti dalam talian bagi mengelakkan penipuan identiti dalam urusan secara dalam talian. Dengan Anwar yang juga Menteri Keuangan sudah mendaftar dengan ID, ia bakal memberi keyakinan kepada rakyat mengenai keselamatan dan ketelusan sistem berkenaan. Pada 21 November lepas, Anwar mengumumkan peruntukan 80 juta kepada agensi penyelidikan MIMOS untuk menyegerakan pelaksanaan Digital ID dan memperkasakan transformasi digital serta membangun inisiatif digital khususnya memberikan urusan dengan kerajaan. InsyaAllah saya ada masa saya nak interview lah geng dalam MIMOS ni berkenaan dengan benda ni kan. Baik. Ada yang kata macam ni, alright, berkenaan dengan ID digital ni, dia kata, Iswardi, ini adalah satu projek Dajjal, dia kata, yang cuba nak menguasai kita. Saya kata tak ada Dajjalnya, tuan-tuan. Yang Dajjal tu duk memfitnah orang, itu Dajjal. Kan, mengaku pakai agama, lepas tu nak fitnah orang, lepas tu nak pergi tarik orang dalam kesesatan. Yang itu Dajjal. Yang ini adalah macam mana? Okey. Kita menceritakan tentang, yang soalan seterusnya, dia kata, kenapa dibuat secara tergesa-gesa? Ini paling famous. Yang ramai orang dok kata, kenapa tergesa-gesa, tanpa gesa-gesa? Tuan-tuan, pergi Google sikit. Benda ini dah diumumkan oleh Gobind Singh pada tahun 2018. Waktu itu dia adalah Menteri Komunikasi dan Digital, tempat Fahmi Fazil sekarang. 2018 dia dah umum. Ni 2023 baik. Dah 5 tahun berlalu. Apa yang tergesa-gesanya? Benda ini dah berlalu dan dah pun bukan setakat diumumkan oleh Gobind Singh, 2019 diumumkan lagi, 2021 diumumkan oleh Menteri KDN pada waktu itu, Hamzah Zainuddin. So, semua ini sebenarnya dah melalui proses sehinggalah berlaku pada hari ini. Seperti mana yang kita lihat ini, inilah dia hasilnya. Bukan baru nak decide. Semalam, kita rasanya nak buat IDN kot. So, hari ni kita buat. Tak ada. Benda dah 5 tahun. Dah melalui proses, dah melalui sistem, dah ada. So, soalan seterusnya. Nanti kita tak nak jadi macam MySejahtera dulu. Tuan-tuan, apa isu MySejahtera? Dia kata tak secure. Isu MySejahtera bukan masalah security. Isu MySejahtera adalah company yang buat MySejahtera itu didapati berpusat di Singapura. Jadi kita risau data kita pada waktu itu berpusat di Singapura. Jadi kita punya data di Singapura. Itu kita risaukan. Kita tak tahu detail dia. Now, siapa yang buat IDN ni? Tuan-tuan baca tak yang saya baca tadi tu? Tuan-tuan ingat tak yang saya baca? Siapa yang buat?
satu company nama dia Mimos. Mimos ni apa is? Tak pernah dengar pun. Tu kan. Korang tak pernah dengar Mimos tu apa. Lepas tu nak tuduh sebarang-barang. Mimos ni adalah GOC. GOC GOC. Bukan GOC GOC. Governmental owned corporation atau company. Government owned company. Sebuah syarikat yang dimiliki oleh kerajaan sepenuhnya, khas untuk nak membuat kajian yang melibatkan perkara-perkara digital. Dekat mana base dia? Kalau tak silap saya, area Bukit Jalil tu. Mungkin correct me if I'm wrong, orang Mimos lah kan. Tetapi Mimos ni dulu pernah jadi klien saya juga. Sebab tu saya kenal orang-orang Mimos. Dan antara top researcher dalam IT di Mimos pun adalah salah seorangnya doktor ni, PhD doktor lah. Dia adalah rakan main futsal dengan saya masa kat UK sama universiti. Doktor apa? Anda tahu siapa anda. Nanti kita getih saya panggil dia, apa aku panggil nama kau Aku baru tahu nama kau sebenar. Kita biasalah nama zaman-zaman asrama ni kita ada nama-nama glamour gitu kan. Saya tak pernah tahu nama sebenar dia. Lepas tu bila saya tengok gambar dia terpampang, loh, kau ni nama betul kau ke? Apa nama dia? Saya lupa nama dia. Kan? Tak nama panggilan dia saya kenal lah, saya tak naklah sebut kat sini kan. Tapi nama sebenar dia macam something doktor apa dah. Tapi dia antara yang leading, bukan dalam projek ni lah, dalam dekat Mimos tu sendiri. So, adakah My Digital ni berbayar? Okey, saya nak cerita. Apa tujuan pendigitalan ini, tuan-tuan? Salah satu komplain terbesar kita di dalam kerja kerajaan ni lah, terutama agensi-agensi kerajaan, ialah di mana satu agensi dengan satu agensi ni tak bercakap di antara satu sama lain. Saya bagi contoh, kalau seorang meninggal, JPN nak daftarkan meninggal itu, akhirnya tak pergi kepada SPR, walaupun dia dah meninggal, SPR tengok, rupanya dah meninggal tapi masih ada dalam senarai pengundi. So itu masalah, itu satu contoh. So macam mana kita nak tahu orang tu miskin? Macam mana? So kita ada beratus agensi federal, beratus agensi kerajaan negeri. Tanah, kita ada air, kita ada elektrik, telefon, kita ada IC, surat beranak, kita ada pasport, kita ada macam-macam. Pasport, immigration, IC, JPN, surat beranak, JPN, kahwin, majlis agama. So kita ada macam-macam. Berbagai agensi masing-masing menyimpan data masing-masing secara digital. So, dia tidak ada satu data bersepadu. So, akhirnya setiap kali kita nak pergi satu agensi, kita kena isi borang. Pergi satu agensi, isi borang. Pergi bank, isi borang. Isi borang. Kemudian berlaku juga scammer, tuan-tuan. Apa scammer yang berlaku baru-baru ini? Antaranya, mereka guna IC kita, boleh beli nombor telefon. Dengan semudah itu mereka boleh beli nombor telefon hanya kopi IC, dan ada juga kes di mana mereka boleh buat loan dengan IC kita, kopi IC. Sebab tu berhati-hati kalau nak putus IC. So akhirnya dengan IDN ini kita kena increasekan security. IC kena ada, memang IC itu ada, tetapi bila kita masuk secara online, bagaimana kita nak securekan selain daripada password? Kalau kita faham blockchain, konsep blockchain, bagaimana dia buat hash, bagaimana dia akan buat satu key untuk kita, dan dia macam umpama kalau kita bayangkan rumah, dia ada dua kunci. Satu kunci daripada pemegang orang itu dan satu kunci pada kita. Sesiapa lain tak boleh buka sistem kita melainkan dia ada kunci kita. Kalau dekat US dipanggil National ID. National Security Number. Lebih kurang macam tu. So kalau kita tahu National Security Number ni, itu adalah ID yang memang kalau, yalah, bahayalah kalau orang lain tahu kan, dia boleh gunakan. Now, moving forward, kalau kita nak move forward dengan pendigitalan dan sebagainya, inilah kaedah untuk kita nak selesaikan masalah ini. So dia bukan dia kata, contoh kita nak bagi bantuan. Macam mana kita nak bagi bantuan? Baru-baru ni Timbalan Menteri KPDN kata, kalau kita tak ada Smart ID, kita tak boleh dapat minyak subsidi. Smart ID kena ada minyak subsidi. Susahlah Smart ID is. Tuan-tuan ada telefon tak? Saya rasa tak ada lagi manusia di Malaysia ini yang tak ada telefon dah. Paling kurang telefon yang murah lah. Dia sama ada murah atau mahal je. Tetapi telefon tu ada. Smartphone. So sekarang ni dengan smartphone, kita boleh dah gunakan untuk digital ID tersebut. Dan saya percaya, mungkinlah ada golongan tua yang tak pandai dan sebagainya. Anak cucu mereka boleh ajar. Tetapi generasi mereka akan pergi diganti oleh generasi kita. Generasi saya tua sikit daripada saya. Dan kita ni adalah generasi yang memang orang kata aware tentang teknologi. Sampai bila? Ni dah 2023. Kita masih lagi nak isi borang ke?
Kita dah bercakap tentang teknologi. Negara lain dah tentang facial recognition, thumbprint, biometrik. Kita lagi masih nak isi borang. Apakah hai? So, how secure is this? Yang tu, kementerian dah kata very secure lah. Dia adalah sistem situ. Kalau nak terang secara detail pun, kita bukan faham. Tapi dia kata, ni bahaya bahaya. Tuan-tuan ada handphone dah? Semua data tuan-tuan sekarang ni dah online dah. Semua data kita dah online dah. Tak ada yang istilah bahaya tak bahaya. Semua data kita dah pun pergi ke online. Allah, overheating. Kan? Semua data kita dah pergi ke online dah. Dah pergi online. Secara online. Sekejap Okay, sorry. Semua data kita ni sebenarnya semua dah online. Cuma sekarang ni, it's a matter of macam mana kita nak synchronise-kan. Itu data satu pertama. Synchronise-kan semua data tersebut. Selepas itu, bagaimana kita nak, what do you call that? Nak jadikan dia sebagai satu data yang lebih secure melalui teknologi terkini. Saya detail teknologi tak payah saya cerita lah. Tetapi teknologi terkini. Yang tu kita kena faham dan kita kena tahu. Baik. So, habis kat situ. Kita masuk cerita politik pula tuan-tuan. Yang tu tadi penaja. Okay. Alright. Turn of an event. Okay, saya baca cerita. Wahab dakwa gangguan seksual di Bintulu KPN. Polis menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas ketua pengarah Jabatan Komunikasi Datuk. Okey, kejap tuan-tuan, saya ni phone saya overheating lah. Okey. Okey. Sorry. Polis menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas Ketua Jabatan Komunikasi Datuk Muhammad Agus yang dikatakan berlaku di Bintulu, Sarawak. Ketua Polis Negara Tan Sri Azzuddin Husin berkata laporan diterima oleh pengadu iaitu penolong pengawal JKOM Muhammad Awhab Abdul Kadir Jalani 33. Berdasarkan laporan itu, Abdullah mendakwa kejadian berlaku pada 21 Oktober di sebuah hotel. Polis telah membuka siasatan di bawah Seksyen 354 kerana mencabul dan Seksyen 377D atas kesalahan melanggar kesopanan, katanya. Razudin berkata Abdul Wahab mendakwa tampil membuat laporan bagi melindungi diri selain menafikan terlibat dalam komplot menjatuhkan dan mereka-reka cerita terhadap Muhammad Agus. Tambahnya, polis masih menjalankan siasatan mengenai kes ini dan mengambil beberapa individu untuk diberi rekod keterangan. Okay. So kau salah dalam isu Wahab ni. Saya tak salah, saya salah. Saya cerita macam ni. Wahab pergi berjumpa untuk kali kedua ni pun ada minta nasihat juga sebenarnya. Nasihat siapa? Bertanya kepada saya lah. Bukan Wahab tu tanya, adalah orang lain tanya. Wajar atau tidak sebagaimana. Saya kata sebegini. Cerita dia. Ni cerita lah. Saya cerita yang ni cerita. Itu saya cerita secara, saya kata saya cerita dan siapa yang ikut Facebook saya bagi hint. Saya cerita secara umum dahulu. Yang tu berkenaan dengan video tersebut. Now, video tersebut adalah video yang difabricatkan. Now, bagaimana lead kepada video itu? Itu fabrication. Video itu memang difabricate. Menurut dakwaan mereka. Menurut dakwaan kedua-duanya, Wahab pun kata fabricate, Agus pun kata fabricate. Okay, itu fabricated. Now, isu dia bagaimana lead kepada video itu. Kita kena nilai satu-satu isu satu persatu. Kita kena nilai isu satu persatu. Yang ini adalah isu berkenaan dengan video. Yang satu ni video. Yang ini serangan atau seksual di Bintulu, Hotel Bintulu. Dan saya tahu video itu dan saya tahu mereka pergi ke Bintulu pada waktu Jepak punya masa tu pilihan raya negeri Jepak sebelum itu. Now, cerita dia begini. Sewaktu saya wajar cerita. Saya ceritalah secara umum lah. Sebab benda ni pun dah keluar kat berita kan. Sewaktu peristiwa tu berlaku, awal dia di... Okey, saya undur sikit. Ada usaha, sebagaimana saya sebut tadi tentang Raja Petra, untuk nak menjatuhkan kerajaan ini. Terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, pada waktu itu, pada awal dulu, saya bagi amaran. Saya kata akan ada satu video ataupun akan ada satu lagi permainan seksual yang akan dilakukan untuk mengenakan kerajaan Anwar Ibrahim. Kita kena faham, Agus dilantik oleh siapa tuan-tuan? Datuk Seri Anwar Ibrahim. JKOM di bawah siapa? Direct di bawah Perdana Menteri. Kita kena faham satu perkara itu. So, anything that happen to Agus, sebenarnya diorang nak kaitkan dengan Anwar Ibrahim.
Cuma silapnya tindakan mereka, benda itu berlaku sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berada kat dalam Malaysia. Dia orang silap plan. Dan yang kedua, dia orang tak sangka bahawa Wahab akan U-turn. Yang itu dia orang tak sangka. So the plan dia bagaimana? Plan dia, ada seseorang dihantar oleh Raja Petra. Saya kata tadi, ada perancangan international untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum itu dah ada. Sebab apa? Datuk Seri Anwar ini sangat tegas berkenaan dengan isu Palestin. So beliau wajib dijatuhkan. PAS wajib menjatuhkan, Perikatan Nasional wajib menjatuhkan. Tetapi PN ini bukan berkaitan dengan international. Yang ini adalah accidental. Memang mereka nak jatuhkan. Ini kita akan cerita sebentar lagi. Yang saya cerita tentang Raja Petra ni memang dia mendapat dana dan dia memang ditaja untuk memastikan peristiwa ini berlaku dalam sekuen tersebut. Sekuennya apa? Bila menyedari bahawa ada aduan, sebenarnya yang aduan tu kemudian dia tak masuk dalam skrip dia. Dia tengah cari cara bagaimana nak kenakan. Bagaimana nak kenakan kerajaan ini. So dia orang target Agus. Agus ni kita tak tahulah, wallahualam, mungkin ada kelemahan sebagainya, kita tak tahu. Mungkin ada history yang dia orang tahu yang kita tak tahu. Daripada polis ke apa kita tak tahu. We never know. Manusia ni kita ada dark secret kita. Dan sesuatu berlaku kepada Wahab secara serangan seksual di Bintulu pada bulan 10. Perkara ini diadukan oleh Wahab kepada seseorang di dalam JKOM, bukan Mr. H, yang berkaitan dengan Mr. H pada waktu itu. Orang biasa je. Perkara ini travel sampai kepada kumpulan yang bersama dengan Mr. H. Mr. H melihat ini adalah satu peluang. Kebetulan di dalam grup itu, bagaimana saya kata, ada daulah terpendam. Geng-geng yang memang berkait dengan PN, memang berkait dengan Raja Petra. Mereka melihat ini opportunity. Let's set a trap. Kita kena buat satu trap, kenakan Agus kali kedua. Sebab yang serangan pertama tadi, macam mana nak buktikan? It's my words against your words. Tapi dia orang lupa ustaz budak, ustaz PAS yang kena gangguan seksual, yang kena 13 bulan sebab mencium lelaki di dalam bilik hotel itu pun sebenarnya my word against your words juga, dia kena 13 bulan. Tapi dia orang tak tahu kes tu. So dia kata kita kena cari something yang solid. Kita kena create something yang solid. Tak cukup sekadar Wahab punya cerita ni. Tak cukup, tak kuat. So kita kena perangkap dia. So bagaimana nak perangkap dia? So dia buat conversation, phone conversation. Okay, dia kata yang penting sekarang ini kau kena video call pada dia, buat video call, buat cerita borak-borak sebagainya, sebagaimana di plan. The rest kami akan buat, kami akan fabricatekan. Dan dalam laporan itu Wahab mengatakan dia telah menyerahkan telefon itu kepada bukan Mr. H sahaja, tetapi satu grup. Ada beberapa orang di dalam itu, di mana serahan tersebut berlaku dan akhirnya video itu di-delete. The original video itu yang grup ini delete. Sebab dia orang tak nak video itu yalah, kalau dia kata fabricated, tiba-tiba Wahab keluar, mana ada conversation saya? Saya tak cakap macam tu. Kan kantoi. Okay, dia orang delete. Fine. So bila dia fabricate, the idea was sebenarnya untuk nak kenakan. Ini dia ada dua grup dalam grup ni. Satu grup yang saya kelar Mr. H ni. Grup Mr. H ni sebenarnya nak kenakan Agus saja. Tapi dia tak nampak ada satu grup PN ni sebenarnya dia orang nampak opportunity kenakan Anwar Ibrahim. Itu saya kata bodohnya Mr. H ni. Dia tak nampak benda ini. So apa yang berlaku? Mr. H ni naively fikir kita ambil video ni, kita ugut je lah Agus. Ni ada video, kau letak jawatan. Dia fikir macam tu. Tetapi grup satu lagi tu ambil opportunity tersebut, dia sebarkan kepada pembangkang. Tak disangka pembangkang sebar. Yang Wahab setuju adalah video itu hanya untuk mengugut Agus. Tapi dia tak setuju video itu disebarkan secara publik. Bila video itu tersebar secara publik, tuan-tuan, Wahab sudah marah. The agreement was this video only untuk ugut secara internal. Tetapi sekarang sudah tersebar dengan dia sendiri malu. So bila dia sudah malu, dia U-turn, dia kata tak, video was not true. Video was not true, tetapi kejadian awal itu was true. Dan kenapa Wahab setuju untuk nak kenakan Prof Agus? Ni saya buka cerita sebab dah keluar dalam report. Sebab kejadian awal di Bintulu itulah, itu yang dia marah tu. Sebab kejadian itulah yang dia nak buat video.
Jadi sebenarnya sebelum ini kau cakap pasal Agus, dia macam ni lah tuan-tuan. If you are my friend, I don't care what you do behind your bedroom. Saya tak, serius saya kata, saya tak peduli tuan-tuan. Kita nak cerita dosa besar, tuan-tuan ni boleh jamin ke tuan-tuan tak ada dosa besar? Sembahyang subuh pun terlajak. Tak dosa besar tu, kan? Ini termasuk saya lah, saya sendiri. Tapi itu tidak menjadikan kita tak boleh nak berkawan dengan semua orang. Tak. Dosa dia. Kita tetap anggap orang itu sebagai, as kita tengok secara fizikal dia. Dan Prof. Agus still my friend. He is still my dear friend yang saya sayangi. Seriously, lillahi ta'ala saya cakap. Sebab saya anggap dia sebegitu. Apa berlaku sebaliknya itu cerita lain. Itu cerita dia. So sekarang ni serangan seksual itu dikatakan telah berlaku. Baik. So apa kaitan dengan Illuminati semua ni, cerita-cerita ni? Saya kata tadi, plan is ada dua gerakan. Satu gerakan seksual. Kalau tuan-tuan ingat, tidak ada cara yang boleh jatuhkan Nabi Ibrahim melainkan dengan cara fitnah. Melainkan dengan cara seks. Itu je cara dia. Kita tengok liwat 1, kita tengok liwat 2. Dulu UMNO mainkan liwat. Orang PAS tak percaya. Sekarang orang PAS mainkan liwat. Orang UMNO tak percaya. Dulu siap Hadi Awang tulis satu buku, tajuk dia Qazaf. Dosa Qazaf, menuduh orang meliwat sedangkan dia tak tengok dengan mata kepala dia, hukum dia fasik, dia tak boleh jadi saksi anak dia menikah nanti. Ini Hadi Awang tulis tau. Tetapi sekarang orang PAS sewenang-wenangnya tulis dalam komen, dalam apa orang kata, dalam social media, sewenang-wenangnya dia tulis tanpa dia tahu dosa itu anak dia tak sah nikah. Kalau dia jadi wali, anak dia tak sah nikah selagi mana dia tak bertaubat dan meminta ampun kepada Anwar Ibrahim. Itu besar dan beratnya dosa qazaf. So, kenapa perkara ini berlaku? Kenapa cerita ini berlaku? Ada orang kata bosannya cerita Wahab. Dia bukan masalah Wahab. Itulah masalahnya orang kita. Kita tak nampak apa yang diorang cuba kenakan. And that is why, kenapa kita asyik kalah? Bila musuh kita serang, kita tak nampak serangan musuh itu. Kita nampak yang fizikal. Kita tak nampak secara belakangnya macam mana dia orang buat. Sebab itu juga kenapa dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim asyik kena serang. Asyik kalah dengan serangan. Dan kenapa pembangkang tak boleh tapis dan tangkis serangan-serangan yang bertubi-tubi yang menggunakan submersif ini. The real aim bukan Wahab. The real aim bukannya Agus. The real aim Anwar Ibrahim. Cerita selepas ini akan keluar satu lagi cerita tuan-tuan. And they are planning it. They are planning it. Ini baru surface. Jangan cakap saya tak cakap. Ini baru surface-nya tuan-tuan. Akan ada keluar lagi cerita lepas ni. Bukan berkaitan dengan Wahab. Bukan berkaitan dengan Agus. Someone else. And they are cooking it up. Tengah memasak sekarang ini. Untuk memastikan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim kena turun. Kerana apa? Sebab dialah satu-satunya. The only pejuang Islam. Pejuang orang Melayu. Pejuang Malaysia. Bukan setakat orang Melayu saja. Seluruh rakyat Malaysia yang benar memperjuangkan bumi Palestin sejak dahulu lagi. Sampai sekarang dan sampai beliau habis menjadi Perdana Menteri. Ini bahaya kepada golongan-golongan yang backing negara haram Israel. Now, you can think otherwise. Dan siapa yang dia orang letak kat depan ni? Seorang yang bernama Raja Petra, Raja Kamarudin, yang sekarang ini berada di UK, tak berani balik ke Malaysia, tuan-tuan. Dia berani cakap sebab dia dekat online. Dia bolehlah cakap, ramai yang percaya cakap dia. Tuan-tuan fikir, apa kerja dia sampai dia boleh ada duit, ada dana dan sebagainya? Tuan-tuan fikirlah. Kalau dia tak buat benda ni, tuan-tuan, dia orang terfikir fulus datang daripada mana? Dia boleh sanggup fitnah sesuka hati dia. Tuan-tuan ingat, kalau dia tak ada financial backing, tuan-tuan ingat dia datang daripada mana? Mana kau punya sumber is? Jangan tanya aku punya sumber. Selama ni kalau aku cakap tak betul ke? Berbanding dengan Raja Petra. Sebab itu tuan-tuan saya kata, this thing, ada satu benda yang akan berlaku minggu depan, hari Isnin. Minggu depan ni, hari Isnin sampai hari Jumaat. There'll be a few things yang akan berlaku, termasuk kepada kerajaan Malaysia. Apa dia is yang akan berlaku termasuk kepada kerajaan Malaysia? Yang itu korang tunggu. Just wait and see. Alright? Wait and see. Okay, saya terpaksa on balik phone saya dekat TikTok sebab panas. Saya kena start balik, restart. Ui, serius.
Okay. Ui, apa telefon saya ni? Tiba-tiba dia... Ya, tuan-tuan Sabar. Okay. Right. Dia balik. Dia jam tiba-tiba. Baik. Okay. Right. So, saya bawa kepada cerita PAS nak take over PN dan PAS kata, Mahathir kata kerajaan akan tumbang dalam tempoh 5 bulan. PAS tak kata macam tu. Tapi ada sumber mengatakan, mereka mengatakan 5 bulan lagi. Ini Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei. Pada bulan Mei ini, kerajaan akan tumbang sekali lagi. Baik. Kita baca dahulu. Fuad, MP kerajaan terbang ke PN jika kereta Rizwan terbang. Okay. Anggota Majlis Tertinggi UMNO memilih cara tersendiri untuk menanggapi dakwaan salah seorang pemimpin bersatu yang mendakwa akan ada peralihan sokongan dari kerajaan kepada pembangkang tidak lama lagi. Menurut Muhammad Fuad Zulkarshi, dia berasa terkejut dengan dakwaan Rizwan Muhammad Yusof. Kononnya, seramai 10 ahli parlimen di blok kerajaan akan menyeberang menyokong PN. Langkah itu jika menjadi kenyataan dianggap bakal menyaksikan jatuhnya kerana kerajaan Malaysia sekali lagi. Dalam keadaan terkejut itulah Muhammad berkata dia percaya ia boleh berlaku hanya jika kereta terbang yang diilhamkan Muhammad Rizwan satu ketika dahulu menjadi kenyataan. Itu dakwaan memang kejutan. Tetapi itu hanya akan berlaku jika kereta terbang yang dirancang oleh Rizwan menjadi menteri dahulu boleh terbang, katanya. Politik negara ini menyaksikan peralihan sokongan 5 ahli parlimen bersatu kepada PN, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, dalam masa yang sama, lagi pemimpin bersatu mahu UMNO menilai semula kerjasama dengan PH. Ahli Majlis Pembinaan Tertinggi Bersatu Saifuddin Abdullah mendakwa usaha PN untuk membawa Putrajaya sebagai wakil hasrat rakyat. Dia juga mendakwa ramai rakyat sentiasa bertanya bila pertukaran kerajaan akan berlaku. Ini walaunya yang tanya, orang rakyat tak bertanya. Soal keputrajayaan itu memang menjadi hasrat oleh rakyat. Dulu ketika berlaku pertukaran kerajaan, ia berlaku secara senyap-senyap. Tapi hari ini kita pergi ke mana-mana, rakyat bertanya, bila lagi? Pada saya, keputusan PRK Kemaman adalah salah satu suntikan yang penting dalam proses menuju ke Putrajaya. Dia, tuan-tuan, dia ada satu masalah dengan... Masalah dia apa? Bagi saya panggil political delusion. Delusi seorang ahli-ahli politik. Baik. Nah, kita cerita pasal Ridwan tadi kan. Dia mengatakan 10 ahli kerajaan akan pergi sokong PN, maka kerajaan akan tumbang. Dia ni matematik, dia tahu ke tidak? Sekarang ini ada 152 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada 152 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Right. Ada 152 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay. Kita tolak 10, tuan-tuan. Ada 142. Tolak 10 ada kat mana yang tumbang? Nak tumbang kena 111. Maksudnya 111 maksudnya kalau sokongan bawah 111 maka baru dikira tumbang. 152 tolak 10 masih lagi 142. Tolak 10 lagi masih lagi 122. Tolak 10 lagi masih lagi 112. 3 kali tolak 10 pun masih lagi kerajaan ni kekal. Walaupun UMNO tarik sokongan, PN tarik sokongan seluruhnya, kerajaan masih kekal selagi mana yang lain tak ikut. Kita kena faham numbers begitu. So dari mana datangnya delusion itu? Kemudian tiba-tiba hari ini apa orang kata Saifuddin Abdullah menyatakan kenapa bahawa UMNO perlu tak boleh bersama dengan PN. Dulu kita senyap-senyap, sekarang ini kita tak payah senyap-senyap. 2 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan di dalam Dewan, siapa nak buat undi percaya atau tidak percaya, buat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi peluang dah. Kenapa tak berlaku? Dan kalau rakyat nakkan PN berkuasa, kan? Kenapa
Cracking pula. Cek. Kalau rakyat tak nak PN berkuasa, kenapa PN tak menang dalam? Itu jadi satu persoalan. Kalau PN tidak menjadi pilihan rakyat, kenapa PN tidak menang dalam pilihan raya lepas? Suara okey ke? Sekarang okey ke? Sekarang okey. Kalau cracking beritahu TikTok okey. Beli mic baru. Tak apa, nanti saya beli mic baru. Kan? Tak. Tuan-tuan, logiknya kat mana? Logik dia kat mana? Baik. Saya baca lagi satu kenyataan daripada, again, seorang yang delusional. Bagi saya, seorang yang berhalusinasi. Kan? Seorang yang berhalusinasi. Okay. Check. Hello. Walaupun kepanasan. Kenapa usik kena cracking? Okay. Suara dah okay. Alright. Saya kata, baik. Kita tengok halus lagi. Kerajaan sendiri tak yakin sokongan semasa dakwa Wan Faizal. Ketua Pemuda Bersatu mendakwa kerajaan tidak meyakini sokongan ahli parlimen dalam blok pemerintah. Di sebalik laporan sekurang-kurangnya 4 lagi wakil rakyat bersatu akan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wan Faizal berkata ada usaha untuk menarik sokongan ahli parlimen bersatu, tetapi partinya akan berusaha memastikan tiada lagi wakil rakyat menyokong Anwar. Rancangan sedemikian akan sentiasa ada kerana kerajaan semasa tidak yakin dengan sokongan ahli parlimen pemerintah. Dia macam ni, tuan-tuan. Dia bukan tak yakin. Saya nak bagi tahu kepada Wan Faizal, dia bukan tak yakin. Dia bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak yakin kepada sokongan itu, bukan. Tetapi sokongan itu asyik datang. Sokongan itu asyik datang. Saya cadangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini kena draft dah MOU kepada pembangkang dah. Letaklah secara umum, ini MOU dia, ataupun tak umum pun tak apa, tapi syarat dia sebegini. Kena buat macam tu lah, saya rasa. Sebab sekarang ni dia bukan isu kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak yakin, bukan. Tidak ada tawaran, tidak ada ugutan, tidak ada, malah MP yang melompat itu sendiri pun mengata bahawa kami tidak ada tawaran, kami tidak diugut. MP Labuan sendiri kata nak pergi saman. Siapa mengatakan dia ada terima tawaran? Dia nak saman. So kalau tak ada tawaran, jadi kenapa mereka melompat? Kenapa mereka pergi? Sebab sekarang ini Bersatu sendiri hilang pemimpin, ahli mereka, ahli parlimen mereka, hilang keyakinan terhadap kepimpinan di dalam Bersatu. Sebab itu hari itu timbul ura-ura kenapa Muhyiddin Yassin kena letak jawatan. Lepas tu tak jadi balik. Desakan itu ada, tuan-tuan. Desakan tersebut ada. So protesnya mereka nak melompat. Dia kata tadi 4, saya kata 3 akan melompat lagi. Dia kata ada 4 lagi akan melompat. Saya kata ada 3 yang akan melompat. Siapa-siapa tu tak penting lah, tapi 3 yang akan ada melompat lagi. Hari tu saya kata 5. Ada orang kata 3, saya kata 5. Betul, 5 yang melompat. Hari ni yang kata 4, saya kata 3 lagi akan melompat. Tak, dia macam ni, tuan-tuan. Dia bukan masalah ketidakyakinan, tetapi mereka asyik datang. Dia berbeza masa zaman PN memerintah dahulu. Pada zaman PN memerintah, mereka dipaksa. Mereka ditawarkan, mereka digoda, mereka dijanjikan pelbagai benda untuk lompat. Sebab pada masa itu beza kerusi 2-3 je. Sekarang ini beza kerusi dah hampir 2/3. Diorang nak tarik untuk apa? Nak goda lagi untuk apa? Kalau kita fikir logiknya sebegitulah sepatutnya. Menyebabkan kemenangan PAS di Kemaman baru-baru ini, dia benda ini kita nampak. Bersatu cuba berdalih, PAS pun nampak. So disebabkan PAS nampak,
PAS menawarkan sesuatu dan Dim Kit Siang, sediakah Hadi beri laluan Samsuri terajui PAS? Ketika PAS menjulang ahli Parlimen Kemaman yang baru Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri parti itu, veteran DAP Lim Kit Siang menimbulkan persoalan sama ada naib Presiden PAS itu akan diberi laluan untuk menjadi Presiden parti. Lim menyatakan keyakinan bahawa Samsuri mampu membimbing PAS ke arah lebih jauh. Persoalannya sekarang sama ada Hadi Awang akan memberi laluan sebagai Presiden PAS untuk diambil alih oleh Samsuri bagi menerajui PAS yang lebih sederhana dan terbuka yang memisahkan mereka daripada amalan hasutan, kebencian dan pembohongan, kepalsuan dan berita palsu yang menjadi sinonim kepada PAS sejak meninggalkan Pakatan Rakyat pada tahun 2015. Kita kena faham PAS ni satu perkara, tuan-tuan. PAS daripada dahulu memainkan sentimen kepimpinan ulama. Kepimpinan ulama ini bukan datang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kepimpinan ulama ni adalah ajaran daripada Syiah. Wilayatul Fiqh dipanggil. Ingat aku tak pernah bahasa Arab. Wilayatul Fiqh adalah ajaran daripada fahaman politik Syiah, bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. That's another point. Another point is disebabkan oleh itulah antara sebab kenapa ramai dari profesional di dalam PAS pada tahun 2015 termasuk Mat Sabu, Dr. Zul, Mujahid Yusof Rawa, kita tengok Adli dan sebagainya dibuang daripada PAS. Kerana dilihat golongan profesional ini mula nak melonjak naik, nak mengambil alih PAS ke arah yang lebih sentral, apa orang kata, tak ke kanan, tak ke kiri, kepada sentral, kepada pertengahan. Dan golongan yang so-called ustaz ini tak puas hati dan akhirnya mereka tak take over. Kalau itu berlaku, kita kena ingat Dr. Samsuri ni dia ada PhD. Doktor yang memang terpelajar. Dia bukan ustaz, tuan-tuan. Dia PhD dalam, kalau tak salah, aerospace, something to do with science lah. Kagum, memang saya kagum. Yeah. Dan bila dia menang Kemaman baru-baru ini, terus Muhyiddin mengangkat dia bakal jadi Perdana Menteri. Itu bagi saya mainan politik Muhyiddin. Tetapi PAS seronok. So sekarang ini, kalau benar sebagaimana kita kata tadi, betul kata Lim Kit Siang, kenapa tak angkat dia terus jadi Presiden? Kita nampak bahawa PAS tidak akan boleh pergi ke mana-mana, melainkan dia kena ubah mentaliti dia ke arah yang lebih sentral, kita kata, ke arah lebih pertengahan, wasatiyah, berbanding dengan ekstrim yang berlaku sekarang ini. Sebab itu, dalam masa yang sama juga, Samsuri kena fikir bahawa disebabkan PAS memegang jawatan yang paling tinggi di dalam, memegang kerusi paling banyak di dalam parlimen di kalangan pembangkang, maka sewajarnya PAS kena jadi ketua pembangkang. Fahmi cadang Samsuri ganti Hamzah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mencadangkan Ahmad Samsuri dilantik sebagai ketua pembangkang yang baru menggantikan Hamzah Zainuddin. Saranan itu dibuat jurucakap Kerajaan Ekoran Kemenangan Menteri Besar dalam pilihan raya kecil baru-baru ini. Menurut Fahmi lagi, Kerajaan Perpaduan tidak bimbang dengan kemenangan PAS dalam pilihan semalam. Bahkan akan bekerja lebih keras memastikan perkhidmatannya sampai kepada rakyat di Kemaman. Kemenangan PAS tidak mengubah jumlah kerusi pembangkang di Parlimen pun, katanya. Fahmi berkata walaupun majoriti 37,000 yang diperolehi Samsuri adalah besar, ia masih rendah berbanding majoriti yang diperolehi beberapa ahli Parlimen lain dalam kerajaan. Misalnya dia kata, ahli Parlimen Bangi Syahrizan menang majoriti 69,000, Mat Sabu 73,000. Kan? So, apa yang kena bangga sangat 37,000 tu sebenarnya? Kalau kita tengok DAP ada menang sampai 100. Tak, tuan-tuan. Balik kepada cerita tadi. So, akhirnya PAS bersatu, mereka berada dalam dilema untuk nak bergaduh dan bertembung di antara satu sama lain. Nak tak nak, PAS nak lead. Tetapi di dalam PAS sendiri, ada golongan-golongan ustaz yang tak berapa selesa. Golongan profesional ni mula naik semula. Argument mereka, the reason kenapa kita buang geng-geng amanah dahulu, sebab kita nak buang geng profesional ini. Kita kena naikkan tokoh-tokoh teologian kita, ustaz-ustaz, ulama-ulama kita jadi pemimpin, bukannya golongan-golongan yang berbelajaran sekular sebegini. Golongan-golongan yang belajar sekular dan juga liberal sebegini tak boleh jadi pemimpin. Dia mesti ustaz-ustaz dan ulama kita. Itulah grouses ataupun perbincangan dan juga kata-kata di kalangan akar umbi pimpinan PAS itu sendiri. Walaupun benda sekular liberal tu sebenarnya itu mainan dia orang. Tak ada pun istilah liberal. Ilmu adalah ilmu. Milik dia, siapa yang menyumpainya, itu pun tak tahu. Kalau hadis tu tak tahu, saya tak tahulah. Lantak dia lah kan. Point is, sekarang ini
perpecahan yang berlaku di dalam PAS itu sendiri, terutama ketidakselesaan bagaimana naiknya orang yang profesional ini. Kalau kita tengok kata-kata daripada Taqiyuddin, bukan ustaz tuan-tuan, bukan ustaz dia ni. PAS kini sedar pikul tugas lebih besar, kata Taqiyuddin. Kemenangan Ahmad Samsudin di kursi Parlimen Kemaman menunjukkan mesej lebih daripada sekadar perolehan undi semakin besar. Pada pandangan PAS, kerjaan mengekalkan kerusi menunjukkan parti itu sudah bersedia memainkan peranan yang lebih besar di peringkat kebangsaan. PAS bersedia memikul tanggungjawab di peringkat nasional apabila keadaan menghendaki, susulan kegagalan berterusan Putrajaya yang memastikan rakyat dan negara terlindung daripada kesan negatif tidak tanduk kerajaan sendiri maupun perkembangan yang berlaku di luas dunia. Dia sentuh soal kerajaan, dia sentuh soal pembangkang Hamzah Zainuddin yang tak function. Dan yang kedua, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, di kalangan ahli parlimen PAS, siapa yang layak untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Siapa yang layak untuk menyelesaikan masalah ekonomi, tuan-tuan? Di kalangan pemimpin PAS ni, siapa yang layak? PAS duk kata, negara kita menjunam, negara kita tak elok, negara kita tak... Siapa yang layak di kalangan ahli pemimpin PAS untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Saya tanya soalan ni tadi, dia kata, oh Syahril dengan juga, dan juga, apa orang kata, Sanusi. Saya kata Syahril tu pun, bila Rafizi tanya macam mana nak selesaikan 1.5 trilion hutang negara pun dia tak boleh jawab. Sanusi Perak lagi bijak daripada dia lah. Perak buat air terawat dekat sempadan Pulau Pinang, jual air terawat dengan Pulau Pinang. Bukan macam Sanusi nak pergi sekat air daripada Kedah. Dah Perak dapat pendapatan, negeri Kedah gigit jari tak dapat duit. Itu nak selesaikan masalah ekonomi negara. Masalah negeri sendiri pun melingkup. Masalah negeri sendiri pun melingkup, tuan-tuan. Yang ini, siapa lagi yang layak? So, akhirnya bila dia naikkan Samsuri ni, dia orang nampaknya Samsuri ni boleh. Isu dia bukan ustaz. Jadi, membenarkan dakwaan sebelum ini, jadi ustaz, jadi ulama, belum tentu dia boleh menyelesaikan masalah ekonomi. Belum tentu dia faham bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi. Sebab itu dulu masa Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Menteri Alam Sekitar, saya gelak je. Saya kata tak pernah saya dengar dia cakap orang putih. Macam mana dia nak menyelesaikan masalah international nanti? Kan? Hakikat begitulah, tuan-tuan. Tapi all in all, macam saya kata tadi, ini yang berlaku sekarang ini. Konspirasi tersebut memang real. Konspirasi sekarang ini, apa orang kata, berlaku. Konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan juga berlaku. Sebagaimana kalau kita baca orang tua ni pun cakap, kerajaan perpaduan boleh tumbang jika 30 MPPH tidak sokong Anwar. Kerajaan perpaduan boleh tumbang sekiranya 20 hingga 30 ahli Parlimen Pakatan Harapan menyatakan pendirian tidak menyokong Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Mahathir berkata perkara itu tidak mustahil boleh berlaku sebagaimana 5 ahli Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Saya fikir mudah saja. Hari ini kita lihat 5 daripada orang Bersatu menyatakan sokong Anwar. Dengan itu Anwar kuat. Kita juga boleh adakan 20 hingga 30 yang sekarang ini menyokong Anwar, buat kenyataan kami ahli keadilan DAP tapi tak sokong Anwar. Itu demokrasi. Demokrasi kerajaan bergantung kepada sokongan daripada majoriti. Kalau tiada majoriti, tiada kerajaan, tapi mereka tak nak lompat, tak dapat duit, kira duit dululah, katanya. Menjawab persoalan ini, betul lah, saya setuju. Kalau nak kira possibility, kemungkinan, kita kata kemungkinan Mahathir akan join Pakatan Harapan sekali lagi pun boleh. Kemungkinan itu, cerita kemungkinan ni memang ada. Tetapi adakah perkara itu secara probable-nya? Is it possible? It's possible. Is it probable? That's another question. Adakah dia mungkin boleh berlaku? Mungkin. Tapi adakah kebarangkalian untuk berlaku? That's another question. Probability untuk berlaku sangat tipis. Buat apa PH nak bagi sokong pula Perikatan Nasional? Apa yang Perikatan Nasional boleh bagi? Dia orang boleh jadi Perdana Menteri kalau nak berlaku sedemikian. Tetapi macam kita cerita daripada awal tadilah, angan-angan, delusi mereka. Mereka tahu mereka semakin lemah. Kita tahu mereka semakin lemah. In fact, di kalangan ahli Parlimen PAS sendiri pun dah mula merasakan mereka tak mampu nak dengar hari-hari kena maki dengan rakyat. Tuan-tuan, bila negeri-negeri yang diperintah oleh PAS menghadapi masalah ekonomi, dia bukan maki Anwar Ibrahim. Dia maki Menteri Besar.
Kalau Kedah ada masalah barang mahal, isu dia Kedah ke federal ke isu dia Kedah? Kita kena fikir kawalan-kawalan harga tu federal boleh buat, tetapi implementasi negeri kena buat, kena laksana. Dan kalau negeri tidak mempunyai asas yang kuat dan kukuh, tidak faham cara pentadbiran ekonomi, tidak baik dengan persekutuan, bagaimana dia nak mentadbir negeri dengan baik? Sebab itu saya kata ada di kalangan ahli-ahli PAS sendiri, bersatu terutamanya, sekarang ini sudah mula berkira-kira untuk nak lompat, untuk menyata sokongan kepada PMX, kerana bagi mereka tak sanggup lagi nak terima kata-kata makian, kata-kata cacian daripada rakyat kepada mereka, sebab mereka tak mampu buat kerja. Baiklah tuan-tuan, terima kasih kerana menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah, selamat malam. 8,000 kita yang menonton, 8,000 lebih mata memandang. Selamat malam, selamat bersihat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang penting, lawan tetap.